Tiga. Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Baik, untuk hari ini grup kami akan membentangkan flipbook lah, bertajuk kerja berpasukan dan kesejahteraan pekerja, dan subtopik dia iaitu memahami antara hubungan dan kerjasama lah, kerjasama dan kesihatan mental, iaitu kaitan di antara teamwork dengan kesihatan mental. Apakah kaitannya? Baik, pertamanya saya memperkenalkan diri saya adalah Ahmad Nasri bin Yusof, nombor matriks 290098. Seterusnya, boleh. Nama saya Deba Priya, anak perempuan dan Sigren, nombor matrik 290256. Nama saya Tiru Adil Arsi, anak perempuan Ular Kanaza, nombor matris 290257. Okey, baik. Kita pergi kepada pengenalan dululah. Okey, baik. Pengenalan kerja berpasukan dalam organisasi. Apa maksud dia? Iaitu kerjasama antar pekerja adalah kunci untuk mencapai matlamat bersama, meningkatkan produktiviti dalam persekitaran perniagaan yang kompetitif. Seterusnya, erti maksud kesejahteraan pekerja. Kesejahteraan iaitu merangkumi kesejahteraan mental, fizikal dan emosi mempengaruhi prestasi kerja. Pekerja yang sejahtera memberikan sumbangan lebih baik kepada pasukan dan organisasi. Seterusnya, hubungan yang positif, iaitu kerjasama dan dalam pasukan meningkatkan suasana kerja yang positif, memotivasi anggota dan mengurangkan tekanan, manakala ketidakselesaan mengganggu kesejahteraan mental. Seterusnya, peranan kepada pengurus pula, iaitu pengurus perlu memberi perhatian kepada keperluan pekerja, memastikan komunikasi yang terbuka dan mencipta persekitaran yang positif untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen. Seterusnya, cabaran dalam kerja jarak jauh. Dengan peningkatan kerja jarak jauh, pekerja berisiko merasa terasing. Pengurus harus menggunakan pendekatan inovatif untuk memastikan kerjasama dan kesejahteraan tetap terjaga. Jadi, untuk memahami hubungan antara kerja berpasukan dan kesejahteraan pekerja adalah penting untuk kejayaan organisasi. Menghargai kerjasama dalam pasukan serta memberi perhatian kepada kesejahteraan mental dapat membantu organisasi mencipta persekitaran yang positif dan produktif. Dengan itu, organisasi bukan sahaja dapat mencapai matlamatnya tetapi juga memastikan kebahagiaan dan kepuasan pekerja. Baik, seterusnya teori berkaitan saya serahkan kepada Alice. Terima kasih Encik Nasri. Okay, teori yang berkaitan dengan topik kita hari ini adalah, salah satu teori adalah teori hierarki keperluan Maslow. Teori hierarki keperluan oleh Abraham Maslow membahagikan keperluan manusia kepada 5 tahap, iaitu keperluan fisiologi, keselamatan, kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri. Dalam konteks kerja berpasukan, keperluan asas seperti gaji dan keselamatan pekerjaan perlu dipenuhi terlebih dahulu agar pekerja dapat memberi tumpuan kepada hubungan sosial dan kerjasama. Jika keperluan asas tidak dipenuhi, pekerja mungkin merasa tertekan dan tidak berpuas hati, mengganggu kerjasama dalam pasukan. Setelah keperluan asas dipenuhi, pekerja cenderung menghargai hubungan sosial dan suasana kerja yang positif dapat memperkukuhkan kerjasama serta kesejahteraan mental. Apabila mencapai tahap aktualisasi diri, pekerja menjadi lebih memotivasi untuk memberi sumbangan yang lebih besar kepada pasukan. Dengan itu, teori ini menekankan bahawa kesejahteraan mental dan kejayaan dalam kerja berpasukan adalah saling berkaitan, di mana memenuhi keperluan pekerja dapat meningkatkan kerjasama dan produktiviti. Faktor Herzberg juga merupakan faktor yang berkaitan dengan topik kita hari ini.
Teori dua faktor oleh Frederick Herzberg membahagikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja kepada dua kategori, iaitu faktor motivasi dan faktor kebersihan. Faktor motivasi seperti pencapaian, pengiktirafan dan tanggungjawab memberi dorongan kepada pekerja untuk berprestasi dan meningkatkan kerjasama dalam pasukan. Sebaliknya, faktor kebersihan termasuk gaji dan keadaan kerja jika tidak dipenuhi boleh menyebabkan ketidakpuasan tanpa memberikan motivasi. Dalam konteks kerja berpasukan, faktor motivasi memainkan peranan penting dalam mencipta suasana yang menyokong kolaborasi di mana pengiktirafan dan peluang pertumbuhan peribadi diperlukan. Namun jika faktor kebersihan tidak diurus dengan baik, pekerja akan merasa tidak puas walaupun faktor motivasi ada yang menunjukkan bahawa kesejahteraan mental adalah kunci untuk kerjasama yang berkesan. Oleh itu, keseimbangan antara faktor motivasi dan kebersihan adalah penting dalam membentuk persekitaran kerja yang positif di mana organisasi perlu memastikan kedua-dua faktor ini diurus dengan baik untuk meningkatkan kerjasama dan kesejahteraan pekerja. Teori kecerdasan emosi yang diperkenalkan oleh Daniel Goleman menekankan kepentingan kemampuan untuk mengenal pasti dan mengurus emosi sendiri serta emosi orang lain. Dalam konteks kerja berpasukan, kecerdasan emosi memainkan peranan penting dalam mencapai kerjasama yang berkesan dan menjaga kesejahteraan mental pekerja. Pekerja yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi dapat berinteraksi dengan rakan sekerja dengan lebih baik, memahami pandangan dan perasaan mereka serta menyelesaikan konflik secara konstruktif. Kecerdasan emosi juga membolehkan pekerja mengurus stres dan tekanan di tempat kerja yang membantu mereka menghadapi cabaran dan mengekalkan kepuasan. Selain itu, pengurus dengan kecerdasan emosi yang tinggi dapat mencipta persekitaran kerja yang positif, memberikan sokongan dan mengenal pasti masalah dalam pasukan untuk meningkatkan kerjasama. Kesimpulannya, teori ini juga menunjukkan bahawa pengurusan emosi adalah kunci dalam kerja berpasukan dan organisasi perlu fokus pada pembangunan kemahiran kecerdasan emosi bagi pekerja dan pengurus untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan prestasi pasukan. Teori terakhir yang berkaitan dalam topik kita hari ini adalah teori pembelajaran sosial Bandura. Teori dua faktor oleh Frederick Herzberg membahagikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja kepada dua kategori, iaitu faktor motivasi dan faktor kebersihan. Faktor motivasi seperti pencapaian, pengiktirafan dan tanggungjawab memberi dorongan kepada pekerja untuk berprestasi dan meningkatkan kerjasama dalam pasukan. Sebaliknya, faktor kebersihan termasuk gaji dan keadaan kerja jika tidak dipenuhi boleh menyebabkan ketidakpuasan tanpa memberikan motivasi. Dalam konteks kerja berpasukan, faktor motivasi memainkan peranan penting dalam mencipta suasana yang menyokong kolaborasi di mana pengiktirafan dan peluang pertumbuhan peribadi diperlukan. Namun, jika faktor kebersihan tidak diurus dengan baik, pekerja akan merasa tidak puas walaupun faktor motivasi ada yang menunjukkan bahawa kesejahteraan mental adalah kunci untuk kerjasama yang berkesan. Oleh itu, keseimbangan antara faktor motivasi dan kebersihan adalah penting dalam membentuk persekitaran yang positif di mana organisasi perlu memastikan kedua-dua faktor ini diurus dengan baik untuk meningkatkan kerjasama dan kesejahteraan pekerja. Okey, baik. Contoh-contoh relevan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini, salah satunya adalah ketepikan budaya silo di sektor awam. Kerjasama berpasukan dalam kalangan penjawat awam di Malaysia adalah penting untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan dasar kerajaan dan menghapuskan budaya silo yang menghalang inovasi.
dengan meningkatkan komunikasi antara agensi, penjawat awam dapat mengatasi cabaran dan menyediakan penyelesaian yang lebih kreatif kepada isu masyarakat. Sokongan daripada pihak pengurusan termasuk latihan dan pengiktirafan adalah kunci untuk mewujudkan persekitaran kerja yang menggalakkan kerjasama demi mencapai visi Malaysia Madani menjelang tahun 2030. Contoh relevan kedua adalah kaki tangan sektor awam perlu terapkan budaya kerja berpasukan. Berita ini menggambarkan usaha Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam membangunkan budaya kerja yang lebih efektif dan berpasukan di kalangan warga perkhidmatan awam Malaysia. Dalam usaha ini, beliau menekankan kepentingan elemen amanah dan kepercayaan sebagai asas kepada budaya kerja yang baru. Melalui pengukuhan nilai-nilai ini, Anwar berharap dapat memperbaiki interaksi dan kerjasama antara pemimpin dan kaki tangan yang seterusnya akan meningkatkan produktiviti dan keberkesanan dalam menjalankan tugas. Okey, baik. Seterusnya. Priya. Sorry, Priya tak dengar. Boleh keluarkan suara? Ya, saya Dewa Priya. Saya akan huraikan serba sedikit mengenai kesan kerja berpasukan di tempat kerja. Meningkatkan rasa kepunyaan dan sokongan emosi. Kerja berpasukan meningkatkan rasa kepunyaan di kalangan anggota, mendorong penglibatan dan komitmen terhadap matlamat bersama serta memperbaiki prestasi pasukan. Rasa kepunyaan ini juga mengurangkan perasaan kesepian dan kebimbangan, meningkatkan sokongan emosi antara rakan sekerja yang membantu mengatasi tekanan. Dengan budaya kerja yang positif, anggota pasukan dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangkan risiko masalah mental seperti kemurungan dan kegelisahan, memastikan mereka mampu menguruskan tekanan kerja dengan lebih baik. Meningkatkan kemahiran interpersonal dan sosial. Di sini kita dapat melihat kemahiran interpersonal yang baik adalah penting untuk kesihatan mental kerana ia membolehkan individu membina hubungan yang lebih kukuh dengan orang lain. Hubungan sosial yang sihat dapat memberikan sokongan emosi yang diperlukan untuk mengatasi tekanan. Apabila seseorang memiliki kemahiran sosial yang baik, mereka lebih mampu menguruskan interaksi yang kompleks di tempat kerja dan di luar, yang mengurangkan kemungkinan mengalami kecemasan sosial. Kita juga dapat melihat meningkatkan daya tahan terhadap stres. Bagaimana kita meningkatkan daya tahan terhadap stres? Kerja berpasukan juga memupuk kemahiran pengurusan stres. Individu belajar cara untuk menyelesaikan masalah secara kolektif yang mengurangkan rasa tertekan dan cemas. Mereka juga dapat belajar teknik pengurusan stres daripada rakan-rakan, seperti teknik relaksasi dan cara untuk mengatasi cabaran secara positif. Daya tahan yang meningkat ini bukan sahaja membantu individu dalam situasi kerja, tetapi juga dalam kehidupan peribadi mereka. Mereka yang mempunyai daya tahan yang baik akan lebih mampu mengatasi cabaran dan kesulitan dan seterusnya menyumbang kepada kesejahteraan mental yang lebih baik. Dengan keupayaan untuk menguruskan stres, individu dapat menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen juga adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada kepuasan kerja adalah pengiktirafan terhadap sumbangan individu dalam pasukan. Apabila usaha dan pencapaian mereka diiktirafkan, ia memberikan motivasi tambahan untuk terus berusaha. Pengiktirafan ini bukan sahaja meningkatkan semangat tetapi juga menguatkan rasa identiti dan kepentingan individu dalam sesuatu organisasi. Komitmen yang tinggi terhadap pasukan dan organisasi juga memberi impak positif kepada kesihatan mental. Individu yang berkomitmen cenderung untuk mempunyai pandangan yang lebih positif mengenai kerja mereka dan masa depan mereka dalam organisasi. Ini membantu mereka untuk mengatasi cabaran yang dihadapi dan mengurangkan perasaan keraguan atau ketidakpastian yang boleh memberikan kesan negatif kepada mental. Baik. Seterusnya, Nasri. Okey, baik. Terima kasih. Dari segi kesimpulan dia, kesejahteraan mental pekerja adalah elemen yang penting dalam kejayaan organisasi.
dengan memastikan bahawa pekerja mempunyai sokongan yang mereka perlukan melalui kerja berpasukan. Organisasi tidak hanya melindungi kesihatan mental pekerja tetapi juga meningkatkan prestasi keseluruhan. Pekerja yang sihat dan bahagia adalah aset yang berharga kepada mana-mana organisasi kerana mereka mempunyai nilai tambah yang signifikan kepada kejayaan jangka masa yang panjang. Secara keseluruhannya, penting untuk menekankan bahawa kerja berpasukan dan kesejahteraan mental saling berkait rapat. Dengan memahami dan mengutamakan hubungan ini, kita dapat mencipta persekitaran yang lebih sihat dan produktif, di mana semua individu dapat berkembang dan memberikan sumbangan yang bermakna. Melalui kerjasama dan sokongan, kita dapat mencapai kesejahteraan bukan sahaja memberi manfaat kepada individu, tetapi juga kepada organisasi secara keseluruhan. Baik, sampai di sini saja pembentangan kita. Jadi saya sudahi dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.